Semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Saya hormati barisan kepimpinan kuliah duha. Saya tak tahu jawatan kuasa apa kat sini, betul kuliah duha di Masjid Pais Tongkat ini. Yang saya hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, ibu-ibu seluruhnya, puan-puan hajah, tuan-tuan haji, tuan-tuan, puan-puan, pemimpin-pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu, pencinta Nabi SAW dan bakal-bakal ahli syurga seluruhnya. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Moga-moga tuan-tuan dan puan-puan, saudari, ibu ayah yang berada di hadapan saya sentiasa berada dalam rahmat Allah hendaknya, sentiasa berada dalam kebaikan, sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, pada peringkat awal ini bersama-sama kita niatkan iktikaf. Kita duduk dalam masjid ini niatkan iktikaf. Moga-moga duduk kita ini dikira sebagai pahala. Moga-moga duduk kita ini dikira sebagai amal soleh. Moga-moga duduk kita ini dikira sebagai perkara yang akan dicatat oleh Allah SWT dan akan dipersembahkan oleh Allah SWT di akhirat nanti. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah. Saya tadi Tuan Haji kata minta perkenalkan diri. Saya pun malu nak perkenalkan diri. Nama saya Azam Al-Kankari, tuan-tuan. Atau nama IC kita kat penalan Muhammad Azamuddin bin Zainal. Atau lebih dikenali Azam Al-Kankari lah. Kalau tuan-tuan pernah tengok, ibu ayah pernah tengok dalam program Tanyalah Ustaz, Da'i musim pertama, kadang-kadang keluar wanita hari ini, lelaki hari semalam. Tak ada. Itu lain-lain, tuan-tuan. Adalah sikit saya tak ada benda pun. Saya orang kampung saja. Dan saya tengok ibu ayah hari ini depan saya semua pencinta ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa, tuan-tuan dan puan. Kerana apa? Bila kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita kena rasakan keseronokan, rasakan kebahagiaan. Nabi SAW menyatakan dalam satu hadis Nabi yang sahih. Apa Nabi kata? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju ke syurga. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan, nak ke syurga ke tak nak? Alhamdulillah. Semua orang nak ke syurga. Cumanya bagaimana jalan kita menuju ke syurga. Kadang-kadang kita kata nak ke Kuala Lumpur. Tapi bagaimana jalan kita nak ke Kuala Lumpur? Ada dua kaedah. Pertama, cara highway cepat sikit sampai. Satu lagi ikut jalan lama, lambat sikit sampai. Begitulah juga kita di akhirat nanti, tuan-tuan dan puan. Kita nak ke syurga pun begitu juga. Ada jalan menuju ke syurga. Ada jalan cepat, ada jalan lambat. Kalau nak jalan lambat, boleh saja buatlah biasa-biasa. Tetapi kalau nak jalan cepat, buat perkara yang luar biasa. Antaranya, tuan-tuan dan puan, orang yang biasa melazimi taman-taman syurga di dunia, insya-Allah dia akan mendapat dan juga akan dimudahkan urusannya untuk masuk ke dalam taman syurga di akhirat yang hakiki. Itu sebab ibu ayah tahniahlah kepada muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah di hadapan saya, pencinta majlis ilmu. Kerana tuan-tuan dan puan memang biasa datang majlis ilmu, kuliah duha. Itu sebab bila mana hari ni katanya kuliah duha nak jemput cerita bab maulid, saya malu sebenarnya. Dia malu nak datang ceramah sini, tuan-tuan. Sebab depan saya ibu ayah semua hebat-hebat. Saya tengok macam-macam, ada sepupu mak saya tu Cik Ila ada. Kan? Saya tengok pakcik-pakcik, orang Surum 3 pun ada. Cikgu Arifin pun ada. Alhamdulillah. Maknanya ramai jugalah orang yang kita kenal. Tu sebab saya malu, tuan-tuan. Saya tak nak ceramah ni, orang kenal kita daripada kecil, tuan-tuan. Tapi kita kongsi-kongsi. Boleh bayar ya? Saya kongsi-kongsi. Saya tak pandai berceramah.
Tapi kita kongsi apa yang kita ada. Kalau nak cerita ni barangkali tuan-tuan semua, ibu-ibu, ayah-ayah rajin datang majlis ilmu. Depan saya ni semua tok-tok guru insya-Allah. Pandai, rajin belajar. Orang yang rajin belajar ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kata, Kul hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun. Surah Zumar ayat 9. Apa Allah Ta'ala kata? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang mengetahui dengan orang tidak mengetahui ni berbeza tuan-tuan ya. Itu sebab ibu ayah orang yang belajar insya-Allah di antara kategori orang yang mengetahui, orang yang belajar. Berbeza dengan orang yang tidak mengetahui. Itu sebab ibu ayah bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita kena rasakan keseronokannya. Kerana duduk dalam majlis ilmu ini semua orang tahu. Para malaikat memayungi kita semua. Tok guru kita ustaz pada sampai sihat saya, alhamdulillah. Jadi saya teruskan saya. Kalau ada ustaz yang ganti, saya duduk aja tuan-tuan. Tak payah jemput saya. Saya ramai tu saya kata. Dekat Muar ni ramai orang hebat-hebat tuan-tuan. Ramai ustaz-ustaz kita hebat-hebat. Tak payahlah jemput saya. Malu saya tuan-tuan. Kita ni orang kampung saja cap ayam tuan-tuan. Jadi ibu ayah saudari. Hari ni kita sembang-sembang sajalah ya. Kita tak payahlah. Tuan-tuan ni barangkali dah biasa talaki berkitab. Dengan kata kau orang kena ngajar berkitab bagai. Tuan-tuan nak belajar betul kena talaki musyafahah. Tuan-tuan belajar Quran ke, belajar hadis ke, belajar ilmu tasawuf ke, belajar ilmu tauhid ke. Kena ada kitab belajar. Biasa tuan-tuan zaman dulu-dulu, tok guru zaman dulu-dulu, ulama silam. Waktu dia belajar tuan-tuan, tok guru satu apah pun tak bawa. Ini ajaibnya tok guru dulu. Tok guru dulu tuan-tuan satu buku pun tak bawa. Sebab apa? Ilmunya fis sudur. Ilmunya semua ada dekat dada. Tapi anak muridnya banyak mencatat, tuan-tuan nulis bagai-bagai. Tapi mutakhir ini tuan-tuan, akhir zaman ni tok guru pula bawa banyak buku tuan-tuan. Anak murid satu apa pun tak bawa. Contoh. Bukan ibu ayah. Tuan-tuan dan puan-puan ni semua memang nakkan ilmu. Orang yang nak ilmu ni tuan-tuan, dia berbeza dengan orang yang terpaksa datang. Faham tak faham tuan-tuan? Orang yang terpaksa datang ni dia berbeza dengan orang terdatang. Faham tak faham tuan-tuan? Terpaksa ni sebab bini dia ajak. Faham tak faham tuan-tuan? Aduh, bini aku ajak pula. Aku pun nak ngeteh dengan kawan aku. Biasalah kan. Ni contoh tuan-tuan. Ni bukan orang sini. Bukan orang pes tongkat. Bangkali orang separit setiang agak ni tuan-tuan. Orang tempat lain lah. Itu sebab ibu ayah. Ada orang terpaksa datang. Ada orang duduk majlis ilmu ni, dia memang seronok nak datang. Dia memang rasa gembira sangat. Tuan-tuan dan puan, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni sebenarnya dia mendapat kemanisan iman. Kemanisan iman ini perkara yang sangat luar biasa tuan-tuan. Contohnya, kemanisan ini dia berbeza-beza. Maknanya rasa manis ni setiap orang rasanya berbeza. Ibu ayah kadang-kadang minum kopi O, rasa manis, ada orang mungkin rasa tawar. Betul tak? Setiap ada orang, maknanya tuan-tuan, ada orang memang dia berbeza rasanya. Ada orang rasa 2 sudu dah cukup manis dah. Ada orang 1 sudu dah manis dah. Ada orang nak 5 sudu tuan-tuan. Ini barangkali potong kaki punya orang tuan-tuan. Itu sebab ibu ayah, kemanisan ini berbeza-beza. Samalah juga kesedapan. Sedap ini beza. Ada orang kata pergi kedai ujung traffic light tu sedap. Kaya pergi rasa tak sedap pula. Itu sebab ibu ayah, sedap ini pun adalah sangat subjektif. Samalah juga ibu ayah, tuan-tuan puan, halawatul iman. Kemanisan iman juga subjektif. Ada orang rasa duduk majlis ilmu ni rasa sangat seronok. Kadang-kadang 1 jam macam tak rasa. Itu sebab tuan-tuan puan, ada orang duduk majlis ilmu rasa macam gatal buntut tuan-tuan. Senang tak senang duduk dia kan. Nak cerita apa ibu ayah di sini? Kemanisan iman ini berbeza-beza. Ada orang merasakan kemanisan iman dengan duduk majlis ilmu, dia rasa ini ketenangan dia. Ini ketenangan dia. Duduk dalam majlis zikir, ini ketenangan dia. Tapi kenapa ada orang rasa pergi berjalan itu satu ketenangan? Ada orang rasa pergi minum itu satu ketenangan. Duduk ngeteh itu satu ketenangan. Tuan-tuan, saya tak kata itu salah. Faham tak faham? Kita ni manusia. Takkanlah belajar je pun tak guna juga tuan-tuan. Ustaz, saya tak makan, tak minum. Belajar je. Tergila namanya tuan-tuan. Itu sebab ibu ayah tak boleh. Kita ni manusia. Mesti kita ada nafsu. Kena beri makanan banyak. Tuan-tuan pandai dah, malah cerita lebih lah. Ya, kita ada roh, kita ada nafsu, kita ada akal, kita ada fizikal. Ingat tuan-tuan puan. Fizikal makannya dengan makanan biasalah, makan minum kita. Kemudian roh pula dengan apa tuan-tuan? Dengan zikir. Betul tak? Kita makan dengan zikir, itu roh kita punya makanan. Kemudian
Akal kita punya makanan apa dia? Ya, tuntut ilmu. Macam tuan-tuan sekarang tuntut ilmu. Itu sebab orang yang menuntut ilmu, Allah Ta'ala kata berbeza. Berbeza orang yang tuntut ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Cara bercakap ni tuan-tuan, orang yang ada ilmu, dia berbeza dengan tak ada ilmu. Sama juga cara dia menerima ujian. Ada orang terima ujian, orang tak ada ilmu terima ujian, dia dengan maki-maki orang, dia salahkan Allah Ta'ala, na'udzubillah min zalik. Ini orang tak ada ilmu, minta maaf cakap tuan-tuan. Tapi kalau orang ada ilmu, dapat ujian dia rasa tenang, apa saja dia rasa relax, dan apa saja Allah berikan kebaikan kepada dia. Ibu ayah, tuan-tuan puan, doakan saya lah ya. Saya berdoa, saya bertawasul dengan amal baik ini, moga-moga Allah berikan kesihatan kepada isteri dan anak-anak saya. Rumah saya sekarang tak apa sihat. Dia ada masalah liver, tuan-tuan. Ya. Bukan kan sebut hati ni, tuan kata ingat bini aku sakit hati pula, tuan-tuan. Ya. Masalah hati ni hati fizikal, tuan-tuan. Ya. Bukan hati rohani. Faham tak faham? Ya? Dia ada masalah liver function test dan problem. Empedu dia dah kena buang. Jadi liver dia tu ada problem. Bacaan darah tak cantik. Jadi hari ni semalam dia dah mula demam. Kemudian adalah gangguan-gangguan sakit-sakit dia lah. Bukan gangguan makhluk halus tuan-tuan. Ya. Harapnya tak ada lah. Ya. Kadang-kadang ada orang ni nak dengki kita. Dia tengok kita ni asyik terbang aja tuan-tuan. Jadi dia nak jatuhkan kita. Jadi nak jatuh takut tak kena. Takut dia attack bini anak. Faham tuan-tuan ya? Ini manusia zaman sekarang. Zaman sekarang ni tuan-tuan, manusia ni jahat. Itu sebab kalau tuan-tuan perasan ibu ayah, saya pergi merayau mana-mana, saya tak guna nama betul. Kenapa tak guna nama betul? Caranya supaya tak senang santet sampai. Faham tak faham tuan-tuan? Ini kaedah Piramli guna tuan-tuan ya. Nama Piramli bukan nama betul. Nama dia Tengku Zakaria bin Tengku Nyah Putih. Jadi itu sebab nama Piramli panjang pula cerita tuan-tuan ya. Itu lain tahun lah kita cerita tuan-tuan ya. Nama Datuk Rosyamno bukan nama betul. Sekarang ni banyak ya, asatizah kita kena santet macam-macam, na'udzubillah min zalik. Itu sebab saya ni tuan-tuan memang sangat berhati-hati. Saya jadual saya padat tuan-tuan, ni sangat padat. Ni pun suara tak berapa ada. Semalam pagi saya di Benut tuan-tuan ya. Kemudian malam tadi ikutkan ada kuliah takmir. Saya terpaksa cancel dekat dengan jemaah sebab rumah saya tak sihat. Saya kena jaga anak. Kemudian pagi ni dengan tuan-tuan dan puan. Kejap lagi ni tengah hari sekarang saya ada ceramah lagi tuan-tuan. Kemudian petang saya mengajar. Ramai orang tak tahu. Saya tetap berpencin mengajar sogama. Tahu sogama ibu ayah? S-O-G-A-M-E. Sogama, tuan-tuan. Kita orang Johor, tuan-tuan. Ya? Saya mengajar sogama. Ramai orang tak tahu. Saya ni tak kisah. Orang jemput, kita datang. Kadang-kadang orang kata Ustaz Diman. Diman Ustaz Azam Kangkari tu. Dia tak jemput aku hari ni berapa ribu bayar. Aku tak tahu, tuan-tuan. Ni contoh, tuan-tuan. Ya? Kalau Diman aku tak datang, tuan-tuan. Ya, kan? Ini contoh lah. Saya tak kisah ibu ayah. Untuk daerah Muar Tangkak saya okey saja. Cuma jauh-jauh tu pam-pam lah. Nak jemput aku Pening bayar 100. Tak payahlah tuan-tuan. Ya? Saya kata jemput orang tempatan sajalah. Kalau nak saya buat je. Tapi saya tak terima. Nanti orang kecam kita. Saya cakap apa kata ambil saya kat rumah. Ustaz jauh. Tahu tak apa tuan-tuan. Kan? Kalau macam ini saya tak kisah sangat. Ya, saya bergerak. Cuma ialah masa kita sajalah. Ya? Cuma kalau masa free okey. Ini pun banyak lagi. Pagi tadi ada 5 jemputan nak jemput saya. Saya tak boleh lah. Semua orang nak jemput pula macam nak berak pun nak gali. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Dia dah nak terkencit. Dah tak tahan dia pun nak gali tuan-tuan. Ya, memang terkencit. Nak jemput kita jemputlah awal. Ni nak jemput minggu depan jemput hari ni. Aduh payah kita tuan-tuan. Saya ni pula jenis kesian ke orang. Tak sepati tuan-tuan. Saya pegang satu prinsip guru kami ajar. Penuhi hajat orang, Allah penuhi kita insya-Allah. Ingat tuan-tuan penuhi hajat orang, Allah penuhi hajat kita insya-Allah. Jangan berkira buat dunia ni tuan-tuan ya. Akhirat Allah Taala berkira lagi kita seram. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan hidup dunia ni okey saja. Itu sebab bila saya dapat jemputan ni, katanya kuliah duha, saya seronok. Saya seronok sebenarnya. Tapi itulah kadang masa kita ni nak adjust elok-elok. Sebab petang saya mengajar, tetap pencin. Ni kan malam sekarang ada kuliah lagi. Kuliah pula dia kata, Ustaz kita buat maulid tu. Okey saja. Kemudian hari esok pagi saya di Batu Pahat. Kemudian esok malam sembang 5 darat. Kemudian hari Sabtu memang penuh tuan-tuan. Sabtu pagi saya di Anak Yatim Tangkak. Kemudian Sabtu malam saya di Batu Pahat ada 2. Satu Kampung Istana. Lepas maghrib. Lepas isyak pula dekat Pahit Raja. Kemudian hari dah aku dah pening dah tuan-tuan. Gitulah ceritanya. Kemudian malam Batu Pahat. Esoknya Keluang. Kemudian malam tu pula JB. Mengata tuan-tuan ya. Ini semua maulid tuan-tuan ya. Itu sebab kita di Johor ni bertuah. Maulid kita di Johor ni tuan-tuan memang luar biasa. Walaupun ada orang kata setengah pihak, minta maaf cerita lah ya. Kalau ada di kalangan kita yang kata, Ustaz, nak buat apa kita buat maulid ni semua? Ustaz, nak buat apa buat majlis-majlis maulid bagai-bagai ni? Tuan-tuan rompan ibu ayah,
Saya nak tanya, kita duduk dalam majlis maulid ni, ada ke yang maksiat tuan-tuan? Ada ke tak ada ibu ayah? Tak ada. Tuan-tuan pernah dengar tak ibu ayah? Apa nama pertandingan Ratu Cantik kebaya kain belah sempena Maulid Rasul? Ada ke tak ada? Tak ada. Kalau ada, aku orang pertama menentang tuan-tuan. Tak ada ibu ayah. Dia buat pertandingan dangdut sempena Maulid Rasul. Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Kalau ada, kita lempangkan aja berganjur tu tuan-tuan. Itu sebab ibu ayah, maulid ini mesti ada majlis yang mendekatkan diri kepada Allah. Majlis untuk ingat Nabi SAW. Dah yakin tuan-tuan semua dah maklum dah. Kalau kita di Johor ni tuan-tuan, waktu maulid aja mesti ada 3 rukun tuan-tuan. Ini rukun utama. Pertama, marhaban tuan-tuan. Ini utama, mesti ada marhaban. Kadang marhaban package dengan apa? Berzanji. Betul tak tuan-tuan? Rawi, betul lah. Paling kurang rawi 4 lah. Dia baca rawi 4 je. Walam matamamin. Ada yang belasah sampai 12 rawi tuan-tuan. Oh dahsyat. Saya pernah tahu. Pergi ceramah suatu tempat. Ceramah belum lagi ni. Dia belasah sampai 12. Berdoa-doa bagi. Aduh. Tapi seronok lah. Masalahnya kita tak faham. Faham tak faham tuan-tuan? Al-jannatu wa na'imuha sa'adu lima yusalli wa yusallim. Allah. Kau tengok lapar perlahan semua tuan-tuan. Kau tengok dah kenyang. Semua kan. Ibu ayah apa cerita pasal rawi tu? Kadang kita tak faham. Itu sebab kalau tuan-tuan ada kuliah, sekali carilah asatizah, ustaz-ustaz cerita bab sirah tuan-tuan. Kita kena mantapkan rawi tu. Rawi tu tuan-tuan, kita ni anak lahir kita berjanji, rumah masuk baru kita berjanji, maulid kita berjanji. Betul tuan-tuan ya? Tapi apa cerita dalam berjanji? Cerita berjanji tu syair tuan-tuan ya, panjang ceritanya. Nanti lain tahun lah kita cerita tuan-tuan. Dia syair tu sebenarnya dia dikarang oleh Imam Abu Ja'far Al-Bazanji. Imam Abu Ja'far ni Ahlul Bait tuan-tuan, ni keturunan Nabi SAW. Mana cucu cicit Nabi lah. Dia mengarang antara bukti cinta ke Nabi SAW. Dia mengarang syair ini tuan-tuan puan. Itu sebab ibu ayah berjanji ni kalau kita di Johor, minta maaf cerita lah. Kita di Johor ni tuan-tuan memang seronok tapi tak ramai orang faham. Betul tak? Ibu ayah tahu tak kenapa rawi 4 tu bila rangkap yang kedua tu walam matamamin, kemudian rangkap yang kedua kita bangun selawat. Kenapa tak ada bangun selawat rangkap pertama dan kedua? Kenapa gerik-gerik kawan-kawan ni? Kenapa diam macam ni tuan-tuan ni? Ni ada orang ke tak ni tuan-tuan ni? Kenapa ibu ayah? Kejap lagi lah kita cerita tuan-tuan. Kejap lagi lah kalau sempat, kalau tak sempat lain tahun je lah cerita tuan-tuan. Nak cerita apa ibu ayah? Kita kena faham. Itu sebab maulid ni dia package lah. Dia mesti ada marhaban, berjanji. Ada yang menarik tuan-tuan, mesti ada bunga telur. Ada tak? Ada tuan-tuan. Penat makcik tu mengintil bunga telur tuan-tuan. Saya pernah ceramah cerita bab bunga telur ni, kita teringat lah tuan-tuan ya. Saya berkata dah ceramah kan, barulah belasan tahun kita berceramah. Keluar TV barulah 10 tahun tuan-tuan ya. Kau sempat tengoklah. InsyaAllah saya punya giliran tanyalah ustaz, biar tahu. Macam tak tahu je tuan-tuan. Giliran saya insyaAllah 31 Oktober nanti. Kalau sempat tengok 31 Oktober TV3 6.30 pagi. Giliran saya untuk tanyalah ustaz. Itu tak ada benda pun. Saya kalau saya senang je orang tanya saya jawab. Tak tahu jawapan saya mudah. Wallahu a'lam. Hidup ni tuan-tuan tak semua kita tahu. Betul tak betul? Kalaulah semua kita tahu hara hidup kita tuan-tuan. Saya ni memang Allah beri ikut kemampuan kita lah. Dan jangan malu untuk mengaku tak tahu. Ini bila tak tahu mengaku. Bila isu belanjawan dia cerita macam dia pakar ekonomi. Faham tak faham tuan-tuan? Bila orang bubar parlimen, macam dia pakar perlembagaan. Ini pening kepada kita tuan-tuan. Jangan cik pala tahu lah kata budak sekarang tuan-tuan. Jadi ibu ayah saudari, itu memang package bunga telur ni nak ceritanya apa. Saya pernah ada satu tempat ceramah. Habis ceramah memang betul-betul satu pohon dia bagi saya tuan-tuan. Dia bagi penceramah satu pohon bunga telur. Ingat penceramah ni Atu Raya ke makan telur tuan-tuan. Minta maaf cerita lah. Dia bagi bunga pohon, satu pohon bagi. Saya kata, banyaknya Ji. Tak apa Ustaz. Tak apa. Ni bagi Ustaz makan dengan anak-anak keluarga semua. Banyak benar. Bagilah jemaah. Tak apa. Ni memang hajat untuk Ustaz satu pohon. Sampai ke kereta dia bawa tuan-tuan. Bunga pohon satu tandan tu dia bawa sampai ke kereta. Sampai ke kereta dia bisik ni. Ustaz, pohon pulang balik. Sabar je tuan-tuan. Dah bagi aku bunga pohon pulang. Baik kau cakap bunga pun pulang tuan-tuan. Saya memang banyak, rumah saya banyak menimbun tuan-tuan bunga pohon. Tak cerita bunga pohon lah. Bunga pohon satu, pohon tu satu.
apa nama, mangkuk tingkat lagi menimbun, tuan-tuan. Ya. Mangkuk tingkat, macam-macam lah. Bakul tak ada cerita lah, tuan-tuan. Ya. Itu sebab kalau nak bagi je lah, jangan cerita banyak, tuan-tuan. Ya. Tapi saya minta maaf, Tuan Haji. Ya. Saya tak makan kejap lagi. Boleh, tuan-tuan? Ya. Tapi kalau ada makan, bungkus lah. Contoh, tuan-tuan. Ya. Ini saja nak cerita lah. Kalau ada bungkus lah, sempat dalam perjalanan kita makan lah. Ya. Jadi saya tak makan sebab saya nak bergerak terus, tuan-tuan. Ya. Jadi ibu ayah teruskan dengan majlis seterusnya. Saya nak bergerak terus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu memang marhaban, dia ada paket bersanji, bunga telur, bagai-bagai. Yang kedua, tuan-tuan, mesti ada apa? Mesti ada apa? Ada yang jawab makan, buat tenang masjid. Ya. Makan belum lagi. Yang kedua, mesti ada syarahan. Betul tak? Mesti ada majlis ilmu. Syarahan ni kena ada untuk kita ingat Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, tuan-tuan, mesti ada makan. Kadang-kadang syarahan tak ada. Marhaban tak ada. Makan mesti ada, tuan-tuan. Ya. Ini kalau maulid, tak ada makan, jawatan kuasa kena maki. Oh. Itu sebab ibu ayah memang mana tempat. Nak kampung Jawa, makcik ya. Saya pernah itu kampung Jawa Semerah kan. Orang kono, orang kene semua kan. Aku orang ngomong Jawa, sit-sit, okey lah. Ya, saya bukan orang Jawa. Tapi mentua kita orang Jawa. Jadi kata orang Jawa, alon-alon janji kelakon, tuan-tuan. Ya. Saya mengajar apa? Ya, kena belajar lah. Nanti mentua kita orang Jawa. Bila kita tak belajar, kena ngakal aja makcik ya. Itu sebab kena belajar, tuan-tuan. Ya. Nanti pada aku kena ngakal kan. Lagi satu orang Melayu, dia kena belajar juga cakap Jawa. Kalau tak nanti, orang Jawa tu dia marah. Contohlah, belakang rumah kan sawit. Ada banyak balik bayi tu, tuan-tuan. Babi lah, babi, tuan-tuan. Dia pun panggil lah, babi Melayu kan. Orang Melayu marah, tuan-tuan ya. Kenapa orang Melayu marah? Sebab Jawa Melayu maknanya apa? Tahu tak apa, tuan-tuan. Melayu tu maknanya lari. Dia pun katalah babi lari. Orang Melayu ni marah. Kau ngajar punya Jawa. Dia babi kan aku kan. Ini bayi, tuan-tuan. Ni kena belajar lah ya. Saya cakap bahasa ni sebab apa? Saya dalam TV pun tak boleh cakap suka-suka. Tuan-tuan belah kat Muar ni, kita okey lagi cakap bahasa Muar. Saya pernah dalam TV sebut berteromba. Tahu berteromba? Berteromba. Ni kita orang Muar senang cerita lah. Saya sebut berteromba, pakcik. Fizal Sabjahan tanya saya, Ustaz, wanita hari ni tu jam. Ustaz, berteromba tu apa? Terpaksalah aku buka kamus Muar, tuan-tuan. Ya. Itu sebab ibu ayah payah. Nak tuan-tuan duduk Muar ni, tuan-tuan pergi nampak kedai durian, betul tak? Kedai durian, tuan-tuan cakap, Kak, kopek satu durian ni, okey lah. Cuba ibu ayah pergi rombongan ke Kelantan. Tengok yang jual pula anak dara, pakcik pula yang tanya. Dek, kopek satu, kena lempang lepas tu, tuan-tuan. Orang Kelantan, kopek tu lain. Tuan-tuan faham tak faham? Tak nak cakap lah ya. Maknanya gitulah ibu ayah ya. Bahasa ni kena berhati-hati. Itu sebab kita ni orang Johor untung. Kita cakap bahasa Johor Riau. Betul tak? Bahasa Johor Riau ni tuan-tuan mudah. Macam sekarang kita cakap lah ya. Ini mudah. Cumanya ada bahasa-bahasa standard. Kalau orang Muar ni dia ada lahjah lain. Dia logat lain tuan-tuan ya. Panjanglah ceritanya. Belum lagi orang Pantai Timur. Saya pernah itu bukanlah ceramah, program lah. Jom heboh itu jam. Saya ada forum di Terengganu. Lepas tu kita jalan-jalan lah, naik Grab. Orang Grab Terengganu tu boleh cakap mengenamu. Tak faham aku, tuan-tuan. Tuan-tuan dia kan. Nak cerita apa ibu ya? Itulah cabaran kita. Kadang-kadang bahasa membezakan kita. Cumanya tuan-tuan, kita di Johor ini ada cara kita. Betul tak? Kita buat maulid ni tuan-tuan. Bukan saja musim maulid, bukan saja Rabiul Awal, tetapi sepanjang masa. Ingat ibu ayah tuan-tuan puan, sayang Nabi, cinta Nabi, kenang Nabi, bukan saja pada musim Rabiul Awal, bukan saja pada musim maulid, tapi sayang Nabi, cinta Nabi every day, every time, everywhere, ever ready. Itu bateri tuan-tuan. Maknanya kena sentiasa, faham ibu ayah? Hari ni pun saya jemputan maulid tuan-tuan dah sampai Januari tau. Januari pun ada jemput maulid lagi. Saya tanya dia, betul kerja ni macam main-main, macam takut scammer pula tuan-tuan. Ini betul ke tak betul? Betul Ustaz. Kita orang memang tak kisah. Baguslah. Itu sebab tuan-tuan puan, budaya orang Johor ni luar biasa. Kita nak sambut Nabi, cinta Nabi, sayang Nabi. Bukan saja cerita bab birthday Nabi. Saya kalau di masjid, di Tangkak ni tuan-tuan, masjid daerah, di area Tangkak. Saya kuliah takmir. Cikgu Arifin pun ada. Saya ngajar masjid kampung dia. Serum 3 tuan-tuan, kita buka kuliah sirah. Masjid Sungai Mati. Kita belajar sirah tuan-tuan. Saya ngajar Masjid Sungai Mati sirah. Nak ceritalah. Pengalaman saya ngajar baru 8 tahun lebih kurang ngajar takmir tuan-tuan. Belum lagi Nabi berhijrah. Nak cerita apa tuan-tuan? Kalau kita menghayati sirah Nabi SAW, antara bukti kita sayang Nabi, nak cerita apa ibu ayah? Sebenarnya nak cerita bab Nabi ni, kalau dalam masa 1 jam sekarang ni, agak-agak sempat ke tak sempat? Tak sempat.
Kita nak buktikan sayang Nabi, cinta Nabi ni tuan-tuan. Sirah Nabi itu mengajar perjalanan yang panjang. Tapi saya yakin ibu ayah kalau ceramah maulid, kalau saya cerita bab sirah nanti tuan-tuan malas pula nak dengar. Saya nak cerita, tuan-tuan, ibu ayah, Nabi lahir berapa bulan? 12 berapa tahun apa? Tahun gajah. Bapa Nabi siapa nama? Abdullah. Mak Nabi siapa nama? Aminah. Atuk Nabi siapa nama? Abu Muttalib. Isteri Nabi yang pertama siapa nama? Khadijah. Semua dah tahu, tak ceramah, balik je lah tuan-tuan. Nak cerita apa lagi? Semua dah tahu. Tuan-tuan depan saya ibu ayah, puluh tahun dah sambut maulid, betul tak? Kadang-kadang sama je ustaz cerita. Itu sebab hari ni tuan-tuan dan puan, saya tak nak cerita lain. Saya nak cerita perkara yang barangkali mungkin berbeza dengan orang lain. Cumanya tuan-tuan dan puan, kita di akhirat nanti, saya nak kongsikan ibu ayah, kita di akhirat nanti, kita nak dapat syafaat Nabi. Syafaat ini tuan-tuan, benda yang sangat luar biasa. Kita sayang Nabi ini juga antara kemanisan iman. Nabi SAW menyatakan daripada Anas bin Malik, apa Nabi kata? Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Apa Nabi kata tuan-tuan? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hadis Imam Bukhari. Apa Nabi kata sesedari? Maknanya, 3 perkara apabila ada di dalam diri seorang itu, dia mendapat kemanisan iman. Antara salah satunya tuan-tuan, Nabi kata apa dia? Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dikasihinya daripada selainnya. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan, sayang Allah dan Rasul mengatasi segalanya. Ibu-ibu, antara suami dengan Nabi, mana ibu-ibu sayang? Senyap je macam tak jawab aja. Ustaz kan kalau cakap Nabi kan takut laki aku tinggalkan balik jalan kaki aku ni sekarang. Ibu ayah, tuan-tuan, antara isteri dengan Nabi, kita kena letakkan siapa yang paling kita sayang, tuan-tuan? Nabi. Ibu ayah, antara anak-anak, kita tanya anak kita. Nak, antara mak dengan Nabi mana kau lebih sayang? Kalaulah anak kita cakap Nabi, ibu-ibu jangan menangis. Sampai hati kau penat mak mengandungkan kau. 9 bulan kau sayang Nabi daripada mak. Ibu ayah, anak-anak yang sayang Nabi lebih bersayang kita sebagai ibu ayahnya. InsyaAllah, anak itu tidak akan jadi anak yang derhaka. Isteri yang sayang Nabi lebih bersayang suaminya. InsyaAllah, isteri kita tidak akan jadi isteri yang derhaka. Suami yang sayang Nabi lebih bersayang kita. InsyaAllah ibu-ibu, suami kita tidak akan jadi suami yang dayus. Itu sebab ibu ayah tuan-tuan puan, orang yang mencintai Nabi SAW mengatasi daripada segala-galanya, insya-Allah hidupnya akan lebih tenang. Dia akan merasai kemanisan iman. Cumanya tuan-tuan puan, bagaimana kita nak cinta Nabi? Bagaimana kita nak sayang Nabi? Benda yang paling mudah tuan-tuan puan saya nak kongsikan hari ini ada 2 sajalah. Dia tak nak cerita panjang lah tuan-tuan, 2 saja. Apa dia tuan-tuan puan? Ada 2. 2 B saya nak kongsikan. B yang pertama tuan-tuan puan, banyakkan selawat. Boleh kita boleh ibu ayah tuan-tuan puan? Banyakkan selawat. Ini klise, mana-mana penceramah mesti cerita punya. Banyakkan selawat, ini common tuan-tuan. Ini ingatan sajalah, barangkali ibu ayah lebih banyak selawatnya. Ingat tuan-tuan, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis Nabi yang sahih tuan-tuan. Apa Nabi kata? Berkaitan tentang selawat ni, kelebihannya apa Nabi kata? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man salla alayya wahidan sallallahu alaihi ashran. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa Nabi kata ibu ayah tuan-tuan puan-puan? Nabi kata daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda apa maknanya? Sesiapa yang berselawat ke atasku sekali. Hari ini ibu ayah tuan-tuan puan dipakai setongkat selawat sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan, Nabi kata apa dia? Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Selawat ni maknanya Allah memberikan ganjaran rahmat kasih sayangnya 10 kali ganda. Subhanallah. Itu sebab, tapi jangan pula lepas ni ambil kalkulator kira. Faham tak faham tuan-tuan? Dia ambil kalkulator, wah banyaknya. Tunjuk pula dengan laki kita. Hilang terus pahala. Faham tak faham tuan-tuan? Malaikat sedap dah mencatat ni. Tiba-tiba cerita kat orang. Up status WhatsApp. Contoh. Habis hilang tu pahala tuan-tuan. Itu sebab amalan ni kena ada eksklusif dengan Allah je. Ini kadang-kadang budak muda minta maaf cerita lah. Kadang-kadang ingatkan anak-anak cucu kita. Kadang-kadang semua amalan nak cerita ke orang tak boleh tuan-tuan. Ni kadang-kadang malam tadi Qiyamul Lail. Malam tadi Qiyamul Lail.
Tiba-tiba esok sarapan menguap je. Ngantuk betul je. Malam tadi Alhamdulillah dapat 100 rakaat. Ui, belagak betul tuan-tuan ya. Dia memang cakap Alhamdulillah tapi hilang pahala tuan-tuan ya. Tak payahlah cerita dengan orang. Biar orang tak tahu pun kita tak solat kan, biarkan, pelulitkan. Itu sebab tuan-tuan ni nak jaga hati ni. Panjang ceritanya. Tuan-tuan belajar tasawuf kan. Tuan-tuan fahamlah ya. Malah cerita lebih lah. Itu kena carilah tok-tok guru tasawuf belajar bagaimana nak mendidik hati ni. Hati ni tuan-tuan perlu dijinakkan. Kadang-kadang belajar tasawuf berpuluh-puluh tahun belum mampu lagi untuk didik hati. Itu sebab kadang belajar ni jangan belagak. Sekali kita rasa kita lebih pandai daripada orang. Tuan-tuan, waktu itu maknanya tuan-tuan syaitan dah menang. Faham tak faham? Satu kali ibu ayah, tuan-tuan perempuan, kita rasa kita lebih baik daripada orang. Jika aku tak pergi ceramah pun aku pergi ceramah. Tuan-tuan, sekali kita rasa lebih baik, maknanya ada masalah dalam hati kita. Itu kena istighfar banyak tuan-tuan. Saya cakap ni pun bukan makna saya pandai. Saya tak pandai tuan-tuan, ibu ayah ya. Saya penuhi depan ni sebab hajat orang saja. Kalau ikutkan memang malas kita nak ceramah tuan-tuan. Saya jadual pun sangat padat. Saya mengajar agama. Waktu sama ada program-program lain. Saya setakat ni Alhamdulillah lah. Maulid orang mua tangkap tak jemput saya. Lega tuan-tuan. Ya. Dia biasa biar orang luar-luar je. Kita malu orang kampung kita. Saya Bukit Kangkar tuan-tuan ni. Itu sebab Alkan Kari. Faham tak faham tuan-tuan? Ya. Alkan Kari tu nama kampung saya Bukit Kangkar. Jadi kalau orang pakai setongkat je Astongkai tuan-tuan. Ya. Astongkati lah agaknya lah ya. Kalau orang Bakri Al-Bakri lah. Ya, orang Temyang Al-Temyangi. Orang Jalan Jonet Al-Junidi lah. Kalau orang orang Segamat paling kesian Al-Segamati badan muka tuan-tuan ya. Itu nama kampung. Imam Bukhari nama kampung, betul tak? Antaranya Imam At-Tirmizi nama kampung dia Tirmiz. Samalah juga yang mengarang kitab syair Bazanji. Bazanji itu nama tempat Bazanjan di Iraq. Nama yang mengarangnya Syekh Imam Abu Ja'far Al-Bazanji itu adalah nama keturunannya. Nama tempat kampung keturunan dia. Panjang ceritanya ibu ayah ya. Jadi ibu ayah sesedari, kita banyakkan berselawat. Tak kira di mana kita berada. Hati ni tuan-tuan kena jaga. Banyakkan berselawat. Paling kurang satu hari 10 okey lah. 10 okey lah. Ustaz sikit penuh. Saya biasa 10,000 satu hari. Belagak betul tuan-tuan ya. 10 hari. Dia 10,000 satu hari. Tapi bertahan 10 hari je. Hari yang ke-11, orang tanya, dah tak selawat? Malah aku berbuih mulut selawat malam. Malah dah. Kan? Apa ya? Itu sebab ibu ayah, beramal ni sikit tapi istiqomah. Faham tak faham? Sikit je, satu hari 10, tapi bertahan 10 tahun. Subhanallah. Itu besar pahalanya. Ada orang beramal, tuan-tuan. Sedekah ni tengok tabung gerak. Dia pun senyum. Senyum sedekah, Ustaz. Pun payah juga, tuan-tuan. Sengih je, payah. Tuan-tuan konsisten. Satu hari RM1 je sedekah. Tak payah banyak. Habis sikit benar Ustaz. Tukar hati lah. Jangan si duit biru je. Sekali-sekala letak duit ungu. Faham tak faham tuan-tuan? Ini duit banyak nak buat apa kan? Duit banyak mati tinggal. Ustaz, jangan bercakap macam tu. Ibu ayah, boleh tak kekayaan bawa menyelamatkan kita di akhirat? Boleh ke tak boleh? Boleh. Dengan apa? Sedekah. Itu caranya. Tinggal banyak duit yang habiskan esok keturunan kita. Tengok saya cerita banyak. Pernah ni dah cerita Ismit Ulam Raja punya geta tuan-tuan. Habis dia. Habis 3 Abdul habiskan tuan-tuan kan. Itu sebab harta ni tuan-tuan kita tinggalkan jadi harta pusaka. Pusaka ni tuan-tuan ejaan Melayu dia P-U-S-A-K-A. S itu adalah silaturahim. Silaturahim kalau hilang tuan-tuan, bergaduh adik-beradik, anak kita semua bergaduh, menantu mendua semua bergaduh, S itu hilang. Jadi harta apa tuan-tuan? Jawablah sendiri tuan-tuan ya. Harta puaka tuan-tuan ya. Itu sebab nak tinggalkan geta untuk anak bini jangan banyak sangat, sikit-sikit sudahlah. Geta banyak pun boleh, tapi kalau boleh siap-siap tuan. Faham tak faham tuan-tuan ya? Kita takut esok anak bergaduh. Kalau anak ni nak cari geta, cari sendirilah tuan-tuan. Cakap mending kau cari sendirilah, mak tak ada geta apa, mak tinggal untuk mak dia lah. Kalau nak tuan-tuan, geta kita waktu hidup ni wakaf tuan-tuan. Wakaf. Esok anak bergaduh. Saya banyak jumpa orang beginilah, berebut tanah berbagai. Nak wakaf, endorse terus, mati stamp, pergi mahkamah. Faham tak faham tuan-tuan? Biar paling kurang kita mati, itu yang kita bawa. Esok akhirat duduk dalam kubur ngangkang aja kan. Jiran sebelah tanya, banyak betul pahala kau? Biasa lah. Hidup dulu aku dah wakaf tu, ada tempat tu memang buat majlis ilmu. Alhamdulillah. Aku habis kau kaya. Aku pencen duit tak ada apa. Aku beri ustaz tu kereta mewah. Contoh tuan-tuan. Ustaz pun contoh lah. Saya tak ada dapat tuan-tuan ya. Saya adalah orang bagi ni jam orang bagi. Songkok orang bagi. Mas'ud Hussein bagi tuan-tuan ya. Dia kata ustaz doakan saya mewah rezeki. Ni saya sponsor ustaz. Hari itu tuan-tuan saya jadi pengacara tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan. Kalau ibu ayah tengoklah ya.
Saya jadi pengacara tu bila terjun tuan-tuan ya. Asalnya orang lain. Jumaat malam Datuk Timbalan Mufti WhatsApp saya. Zam, esok kau kena ke JB. Kenapa tu? Nanti orang JAKIM maklum dia kata. Kau kena ganti jadi pengacara. Panjang ceritanya. Malah cerita lebih lah. Sebab tengah rakam. Faham tak faham tuan-tuan? Ya? Panjang cerita lebihnya. Jadi saya pun Jumaat malam dapat maklum. Bicara rumah kata tak apalah. Saya call mak saya, mak doakan Angah. Kemudian hari esok pagi tu bergerak tuan-tuan lepas subuh. Turun meeting dan turun live selama 6 hari betul-betul tuan-tuan. Yang paling mencabar waktu penutup sebab dulu amat mulai pemangku raja itu jam datang tuan-tuan ya, TMJ kita. Oh luar biasa tuan-tuan ya. Bukan senang nak bercakap tau. Ibu ayah tengok dalam TV macam sedap je ustaz. Senang bercakap. Tuan-tuan penat tau. Ingat senang ke? Tu sebab dalam TV kami menunggu iklan. Faham tak faham? Kami tunggu iklan. Orang kat luar tengok iklan menyampah betul tak? Tengok iklan. Aduh. Nak tengah tengok tanyalah ustaz. Iklan orang cukup boleh ketiak pula. Aduh stres tuan-tuan. Aduh astagfirullah. Ada orang tanya saya tau. Ustaz, kenapa ni program tanya ustaz tapi iklan shampoo, aduh hilang pahala saya. Di mana aku tahu iklan keluar apa, yang tengok kenapa tuan-tuan. Ini orang kita kan dia marah kita, mana kita tahu tuan-tuan. Kami duduk dalam tu kami tak tahu. Benda yang kami tunggu adalah iklan. Faham tak faham? Ibu ayah tak tahu bawah meja tu kaki dah goyang nak terkencing tuan-tuan. Goyang kan. Kita berat seketika. Nantikan selepas ini. Mencecit lagi tuan-tuan. Pergi toilet nak membesi kan. Ni basuh umur. Faham tak faham tuan-tuan. Kat luar tak boleh cerita tuan-tuan. Itu sebab saya kalau ceramah ni kita santai saja. Jangan stres sangat. Kalau saya nak stres betul-betul tuan-tuan. Dalam kelas saya mengajar betul lah. Saya selalu cakap dalam kuliah takmir saya. Saya kalau kuliah takmir tuan-tuan. Kita buka kitab lah. Kita belajar. Kitab hadis 40, kita beli kitab apa sirah nubuah, sirah nabi. Saya kata apa? Kalau ikutkan betul belajar tuan-tuan, dalam ilmu pedagogi, kalau ada cikgu kat sini mungkin dia faham lah. Kita ada penilaian tuan-tuan. Ikutkan tuan-tuan cukup bulan atau cukup semester kena ujian. Faham tak faham? Tapi agak-agak kalau saya kata minggu depan ada ujian, agak-agak ramai tak datang agak ni tuan-tuan. Confirm tak ada datang tuan-tuan. Pak imam datang tu Pak Kal lah dapat elok 800 jadi imam tuan-tuan. Kau tak dia pun tak datang tuan-tuan kan. Nak ceritanya gitulah. Kita belajar ni kena menjawab peksa tuan-tuan ya. Baru tahu keesahan dan kebolehpercayaan kita ni mendapat ke tak dapat. Ini kadang-kadang dengar aja. Tu sebab kau ceramah ni umum lah tuan-tuan ya. Kita sembang-sembang sajalah. Yang penting dapat manfaat insya-Allah. B yang pertama apa ibu ayah? Tanda bukti cinta kita ke Nabi apa dia? Ya, banyakkan selawat. Benda ni klise. Ibu ayah tuan-tuan puan bangun tidur selawat, duduk diam selawat. Macam nak selawat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau tuan-tuan hafal selawat tafrijah, hafalah selawat tafrijah. Kalau ada selawat Ibrahimiyah, selawat Jibril dan sebagainya, amalkan tuan-tuan puan. Ustaz, nanti ada orang kata ustaz panjang benar lah selawat. Boleh tak pendekkan? Boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Panjang lagi, pendek lagi boleh. Muhammad. Nanti Muhammad lain yang datang tuan-tuan. Tak boleh lah. Jangan kedekut. Kita kadang tengok TikTok menyanyi kan. Sikok bagi dua tahu tuan-tuan. Ibu ayah bangkali tak maklum lah ya. Ini budak-budak zaman sekarang. Kadang kita tengok pelik-pelik tuan-tuan ya. Saya mengajar seorang generasi anak cucu tuan-tuan perempuan ni kesian. Tolonglah ibu ayah doakan. Nanti ada orang kata pula, saya tak kisah ustaz, saya nak mati dah. Lantak dia orang, tak boleh. Kita mati pun tuan-tuan, belum tentu esok kat kubur anak cucu doakan kita. Kita kat kubur ni, kita nak anak cucu doakan kita. Saat ini, kita doakan untuk mak ayah kita, untuk nenek kita, betul tak? Kita tahlilan untuk mereka. Kita sedekahkan Fatihah untuk mereka. Lalu kubur tuan-tuan beri salam, faham tak faham? Lalu kubur berserahkan Fatihah, paling kurang doakan orang kubur. Ini saya ajar anak saya. Anak saya tuan-tuan, daripada umur dia 2 tahun, setahun, saya lalu kubur je. Saya kata, ni kubur, jangan takutkan anak dengan kubur. Ini orang kita suka takutkan anak kubur. Kubur. Anak-anak mak letak kat kubur. La ilaha illallah. Tuan-tuan, jangan. Kita takutkan anak dengan kubur. Kita esok takut, kita mati. Anak takut ziarah kita. Faham tak faham tuan-tuan? Anak nak pergi kubur. Jomlah kita tengok mak engkau. Tak nak, takut tuan-tuan. Itu sebab ramai orang tak nak ke kubur. Kubur ni kau boleh, tiap-tiap minggu kena ziarah tuan-tuan. Ziarah bukanlah buat benda pelik-pelik. Ziarah untuk doakan orang sana. Waktu sama tuan-tuan, kita kena muhasabah yang kita akan ke sana juga. Lalu kubur beri salam. Anak saya tuan-tuan, memang saya ajar begitu. Lalu kubur depan sekolah sains tu. Dia pun, Assalamualaikum ya ahli kubur. Dia yang ajar kita balik. Kadang-kadang kita tu lupa. Walid, kubur tu berilah salam. Dia marah aku tuan-tuan. Budak 5 tahun, tapi yang kita seramnya tuan-tuan, lalu kubur Cina pun dia beri salam. Faham tak faham tuan-tuan? Seram saya ibu ayah. Lalu kat Batu 10 Bukit Kangkor tu, Assalamualaikum. Sabar. Tak payahlah. Maknanya ibu ayah, ini adab ibu ayah ya. Tuan-tuan amalkan.
kita katalah ustaz budak zaman sekarang tak ada lah. Tak boleh. Kita hidup ni, kau boleh teruskan ingat anak cucu kita. Pagi-pagi WhatsApp group tu mak-mak masukkan dalam WhatsApp group, ingatkan anak kita, apa khabar, dah selawat belum, solat dah belum. Ingatkan anak-anak kita, anak saudara kita, tak salah. Ini dakwah kita, tuan-tuan rompan. Ingat ibu ayah, saudari, kita nak biarlah kita mati tenang. Kita nak kita di akhirat nanti, di alam kubur, anak cucu ada mendoakan kita. Kita takut jenazah lepas ni rosak, tuan-tuan. Kita duduk kubur, na'udzubillah min zalik, yang hanya mengharap amal soleh kita sajalah. Itu sebab ibu ayah, kita ni, panjanglah tuan-tuan nak cerita lain tahun lah tuan-tuan. Ya. Kita ni kau nak cerita bab ni tuan-tuan. Apakah antara wakaf yang boleh menyelamatkan kita? Ada 7 tuan-tuan. Panjang ceritanya. Dan kau nak cerita lain tahun lah tuan-tuan. Ya. Ada benda yang boleh menyelamatkan kita di kubur. Maknanya ini pencen kubur tuan-tuan. Orang kat dunia ni kau dapat pencen seronok ke tak seronok? Ni pencen dah keluar awal betul. Bukan dia sambut di Pabali pun. Sabar je tuan-tuan. Ya. Mak saya cerita. Mak saya ingatkan. Zam pencen dah keluar. Untunglah mak. Orang pencen lebih dapat awal daripada orang kerja. Faham tak faham tuan-tuan? Ya? Apa benda dia buat kat rumah pun tak tahu tuan-tuan. Ya? Tapi baguslah. Jasa mereka. Jangan marah pula kan. Mak aku pun makan pencen juga tuan-tuan. Ya? Kita pun esok tua insyaAllah lah makan pencen juga. Maknanya bayar terampan. Ini rezeki betul tak? Jadi pencen ada banyak. Nak buat apa? Sedekah. Sedekah manfaatkan. Untuk menyelamatkan kita di alam sana. Ingat tuan-tuan. Selawat juga penting. Kerana apa? Kerana di akhirat nanti, Nabi akan kenal kita. Kalau dekat dunia, kita sebut nama Nabi selalu. Apa Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Ini lelaki biasa dengarlah tuan-tuan ya. Bilal pegang tongkat, khatib nak naik mimbar. Apa Bilal baca? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 56. Apa Allah Ta'ala kata? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Tuan-tuan perempuan, siapa yang beriman ibu ayah? Kita. Kita yang beriman. Bila mana kita nak rasa Allah berbicara dengan kita, tuan-tuan perempuan, bacalah Al-Quran. Kalau kita nak rasa kita berbicara dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, banyakkan berdoa dan solat tuan-tuan. Solat itu adalah bagaimana kita berbicara dengan Allah. Kita berdoa ini bagaimana kita berbicara dengan Allah. Minta dengan Allah. Dalam apa bahasa Allah maha mengetahui. Cuma bagaimana kita nak rasa Allah berbicara dengan kita. Tuan-tuan, bacalah kalamullah. Apa dia? Al-Quran. Itu sebab ibu ayah saudari, saya sangat seronok bila mana masa saya jadi pengacara tilawah Quran itu jam. Dekat JB tuan-tuan ni, saya seminggu berkampung di JB. Duduk sana lah. Pagi, petang, sama malam ada meeting lah, rehearsal lah, malam live dan bagai-bagai. Bukan senang tuan-tuan ya. Cakap dalam TV bukan senang. Orang nampak boleh lah cakap saja. Cuba dia duduk depan kamera. Terkulat-kulat dia nak bercakap tuan-tuan ya. Bukan senang ibu ayah ya. Alhamdulillah Allah bantu saya. Nak cerita apa? Saya kagum ada makcik. Dia ada lelaki bini, makcik dengan pakcik ni, suami isteri. Dia datang daripada Melaka tuan-tuan. Hari-hari dia datang ke Johor. Saya kata, makcik jauhnya, tidur sini ke? Taklah ustaz, kami berulang sebab esok ada kelas duha pula. Tuan-tuan, maknanya pagi dia nuntut ilmu. Petang dia bergerak ke JB. Malam tengok tilawah. Habis tilawah pukul 11 lebih dia balik. Esok dia pergi majlis ilmu. Hari-hari tuan-tuan ni seminggu. Dan dia kenapa saya tahu hari-hari? Sebab dia jumpa kami. Kami duduk set kat atas. Saya dengan Haliza Helmi lah. Duduk set kat atas. Kami memang tak jumpa orang. Tapi bila orang lalu lalang, bila waktu free tengah iklan ke apa ke, minta dengan penerbit, bolehlah bergambar bagai. Jadi saya cerita dari mana cik? Saya suka tanya. Kadang-kadang orang kampung kita nak bergambar, tak boleh, tak faham tuan-tuan. Ada orang WhatsApp, ustaz, saya nak gambar ustaz. Ngada aku kat kampung, kau tak nak bergambar. Aku keluar TV time tu lah, kau nak bergambar. Orang kita-gitulah tuan-tuan. Ya? Kadang-kadang orang biasa jumpa, dia tak heran. Anak murid saya ni kan, dia tak heran. Kadang-kadang dia tengok, malah ustaz aku keluar TV, dia tak heran. Cuba pergi sekolah lain, dua hara semua kan. Tapi saya okey je. Itu sebab tuan-tuan, kalau pawang ni kat kampung sendiri tak menjadi. Faham tak faham tuan-tuan? Bahasa mudah gitulah. Itu sebab saya kampung Bukit Kangkor, saya mengajar juga. Tapi saya ambil subuh hari Jumaat, minggu ke-5. Faham tak faham tuan-tuan? Minggu ke-5 bila tahun nak jumpa tuan-tuan? Setahun barangkali 3-4 kali aja kan. Tak nak lah. Saya malu dengan orang kampung. Kadang-kadang kita ni, saya ni pula jenis bukan orang melobi tuan-tuan ya. Makcik, jemputlah saya. Tak nak ke jemput saya?
Jemputlah jemput saya ceramah no. It's not me lah tuan-tuan ya. Itu bukan kita. Nak jemput tak nak, assalamualaikum je lah tuan-tuan ya. Saya kalau jatuh kawasan masjid pun nak jemputlah di WhatsApp kita. Ustaz, okey, saya teraikan. Kalau dah memang bulanan kita, okey lah. Tapi kalau kadang dah bulanan, bila dah lama cuti, takut orang lupa. Faham tak faham tuan-tuan ya? Saya pernah je, kita dah bulanan, tiba-tiba tanya, Ji, jemput ke? Ustaz, kita dah ada ustaz lain. Lantak engkau lah, dah aku kisah tuan-tuan ya. Ini cabaran juga ibayah ya. Saya tak kisah, saya don't worry. Jadi maknanya ibayah, ada orang sangat seronok. Datang majlis ilmu. Sebab apa? Dia kata apa? Saya kagum dengan makcik-pakcik. Dia kata apa? Ustaz, saya seronok datang ni sebab saya nak dengar ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan faham tak faham? Kalau boleh duduk rumah, tengok TV je lah. Makan sambil makan kacang. Betul tak tuan-tuan? Tengok je lah tilawah Quran. Makan kucing. Boleh je. Tapi kenapa nak datang juga menyusahkan payah penat-penat? Ini. Dia kata ini pengorbanan kami. Paling kurang bila akhirat jumpa Allah Ta'ala, dia ada benda dia nak sembahkan. Faham tak faham tuan-tuan? Itu sebab ibayah. Kita datang majlis ilmu ni mencabar nak datang. Nak kalau time nak balik. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan? Aduh, malahnya kan. Anak ramai-ramai. Seronok. Anak saudara ada, cucu ada. Nak pergi majlis ilmu mencabar. Kadang-kadang, mencabarlah tuan-tuan. Hujan kan. Badan time tu lah Allah uji sakit. Ibayah, inilah perjuangan kita. Itu sebab nak tuntut ilmu bukan mudah. Saya pun tengah belajar lagi. Sekarang saya tengah sambung master. Doakan ibayah ya. Saya tengah sambung master di UiTM Seramat. Pengajian Islam Contemporary. Doakan saya. Saya buat full research tuan-tuan ya. Doakanlah ya. Moga ada kesempatan. Panjang ceritanya. Saya pun tengah berusaha untuk menulis buku essay yang kedua. Itu baru keluar satu buku. Tapi tak sempat jual lah. Lain tahun lah kita jual tuan-tuan ya. Saya dijual buku. Saya ada buat buku sendirilah. Jadi ini buku yang kedua, target tahun depan keluar. Doalah ibayah. Tuan-tuan puan, sesudah yang dirahmati Allah. Banyakkan selawat. Sibuk mana pun selawat kena ada. Boleh tuan-tuan ya? Ini semua orang tahu. Selawatlah. Allah Ta'ala kata, Allah dan para malaikatnya berselawat kata Nabi. Wahai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, Allah Ta'ala perintahkan apa? Berselawatlah kamu kepada Nabi SAW dan ucapkanlah salam penghormatan yang terbaik. Jadi ucapkanlah selawat, berikanlah penghormatan terbaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah siapa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayar kita kena ada KPI dalam selawat. Contoh, satu hari ni tuan-tuan nak selawat berapa? Kena ada perancangan. Kita hidup ni ada perancangan, bisnes ada perancangan. Apa saja kita semua ada perancangan, syarikat kita berniaga, hidup ada perancangan, rumah tangga ada perancangan. 5 tahun pertama nak capai apa? Aku dah pencen, aku nak capai apa? Dalam kerja apa aku nak capai? KPI kita, Key Performance Index. Payah benar ustaz ni cerita apa pula ni kan? Maknanya kayu pengukur lah tuan-tuan. Apa kita nak capai? Dalam ibadat juga kena ada kayu pengukur. Ibadat satu hari ni nak istighfar berapa kali? Nak selawat berapa kali? Nak tahlil berapa kali? Nak tahmid berapa kali? Nak tasbih berapa kali? Hari ni nak sedekah hari-hari berapa ringgit? Kan ada improve lah tuan-tuan ya. Jangan hari-hari RM1 daripada muda sampai ketua RM1 aja masuk tabung masjid tuan-tuan. Sampai tabung masjid pun pelik kenapa duit biru je masuk kan. Jadi sekali masuklah diunggu pula. Contoh tuan-tuan kan. Maknanya ibadah saudari kena ada improvement. Ibadah juga begitu. Ibadah ini tuan-tuan dia perlu ada perancangan. Kata orang motivasi, gagal merancang, orang merancang untuk gagal. Kita kena merancang, plan. Satu hari aku nak selawat berapa banyak. Satu hari aku nak istighfar berapa banyak. Kena ada plan. Dah cukup setahun. Masuk tahun baru, tambah 1. Mungkin setelah 10. Tahun depan, tahun baru, kita buat 11 pula. Konsisten. Hari-hari kena ada KPI dia. Usahalah tuan-tuan semampunya. Usahalah. Quran. Kenapa bulan Ramadan orang boleh khatam tuan-tuan? Sebab apa? Ada usaha. Dia ada perancangan. Lepas subuh berapa muka, dapat satu hari 1 juzuk. Kenapa boleh dapat? Sebab ada perancangan dalam ibadah. Samalah juga tuan-tuan nak hidup kat dunia ni perancangan untuk mudah kita di akhirat insya-Allah. Hidup dunia tak ada benda tuan-tuan kaya macam mana besok mati masuk kubur. Hebat macam mana besok mati masuk kubur. Rumah besar duduk dalam tanah juga. Kereta besar pun tuan-tuan esok naik van jenazah tuan-tuan. Untung naik van jenazah. Kalau ada setengah tempat tarik guna tali tuan-tuan. Tolak kan. Kita nak belagak apa? Boleh request. Baju jubah aku ni mahal tau. Abaya. Khadijah lambang cinta abadi. Satu jubah 1000 lebih. Esok mati nak pakai jubah tu. Ada ke tak ada tuan-tuan? Kalau tuan-tuan minta pun belum tentu anak pakaikan lah tuan-tuan. Ya? Belum tentu anak pakai. Baik aku pakai tuan-tuan. Itu sebab ibadah hidup dunia semua kita tinggal. Saya selalu cakap untuk diri saya. Kita dunia cari apa tuan-tuan? Ya? Dunia cari apa? Alah ustaz muda lagi. Ya. Dunia ni tuan-tuan buat urusan dunia target hidup 100 tahun.
1000 tahun. Target lah. Nak ada rumah, ada tanah. Itu perancangan. Tapi ibadah ni tuan-tuan, target yang kita akan mati kejap lagi. Kalau kita gagak duit banyak tuan-tuan, akhirat Allah tanya tau. Allah tanya duit banyak buat apa? Kalau kita ada jawapan nak menjawab, senanglah. Malaikat pun simpan fail, kita ada rekod simpanan bagai-bagai. Senanglah. Malaikat simpan fail, esok ngadap ngencik malaikat nak masuk. Tiba-tiba malaikat, sabar. Geta kau banyak benar ni. Dalam tabung ngaji ada, dalam bank-bank ni semua ada, factory, estate, contoh tuan-tuan. Banyak betul geta ni. Malaikat tanya, mana pergi semua ni? Semua simpan je malaikat. Paling kurang untuk anak cucu. Akhirnya anak cucu mempok perandakan geta kita. Tuan-tuan, kita takut nanti. Di akhirat malaikat tanya banyak. Itu sebab tuan-tuan puan, ada geta banyak, bukanlah mana habiskan teruk. Tuan-tuan faham tak? Faham tuan-tuan. Ustaz, tak apalah kita melukut di tepi gantang je lah kan. Duduklah Ustaz. Habis pencen je semua. Mana? Duit pencen semua habis. Cukup pula hutang orang pun tak guna juga. Faham tak? Faham tuan-tuan. Maknanya, agak-agak lah. Faham tak? Faham tuan-tuan. Malah lah cerita lebih tuan-tuan. Jadi buat yang kekayaan kita ada, apa yang kita ada, sama juga anak ramai. Alhamdulillah. Ada orang sekarang ni, Ustaz, anak berapa? Suka tanya kita begitu. Dia ingat beranak dia senang agaknya tuan-tuan. Lainlah memang orang tak ada buat benda tuan-tuan. Kerja beranak dia macam kelang dia tuan-tuan. Ibu ayah, anak ramai ni Alhamdulillah bagus. Ustaz, kita kena ramai anak meramaikan umat. Betul ke tak betul? Betul. Ramai Alhamdulillah. Tapi jangan lupa, ada orang anak ramai bukan meramaikan umat, tapi meramaikan yang menentang Nabi. Na'udzubillah min zalik. Anak sampai 8 orang. Tanya mana yang pertama? Entah Ustaz, aku pun tak tahu mana pergi. Esok akhirat Allah tanya, mana pergi anak kau ni? Anak kau tak tutup aurat, anak kau tak solat ni. Esok akhirat Allah tanya, Ustaz dia dah kahwin, pandai lah lelaki dia. Betul. Tapi tanggungjawab kita menegur. Ini penting tuan-tuan dan puan. Saya untuk diri saya lah. Saya anak kecil lagi, tak tahulah bagaimana besar nanti. Saya cukup risau. Saya doa, moga Allah berkati anak saya. Itu je lah tuan-tuan. Ibu ayah, ingatkan anak cucu kita. Kadang-kadang kita ni anak ramai. Mana? Kalau semua menjadi, Alhamdulillah. Menjadi dunia belum tentu akhirat menjadi. Itu sebab kena beringat. Kita nak anak kita ni menjadi umat Nabi SAW yang berjaya. Supaya di akhirat nanti anak inilah akan membantu kita masuk ke dalam syurga tuan-tuan dan puan. Nanti malaikat, panjanglah ceritanya tuan-tuan ya. Ini kena pengembaraan lain lah tuan-tuan. Ini ceramah menuju akhirat. Faham tak faham tuan-tuan ya. Ini ceramah maulid, kita cerita maulid sajalah ya tuan-tuan ya. Jadi buat yang, banyakkan apa? Selawat. Di akhirat nanti tuan-tuan, Nabi kenal kita. Ada satu hadis ni tuan-tuan. Saya suka hadis ini. Apa Nabi kata? Mafhumnya. Daripada Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, apa maknanya? Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berlega-lega di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Hadis An-Nasa'i dan Ibn Hibban. Ibu ayah, ada malaikat kerjanya akan berlega-lega kat muka bumi ni. Kerjanya apa tuan-tuan? Sampaikan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu ayah duduk dekat mua ni. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat tu akan datang ambil tuan-tuan. Dia sampaikan salam itu kepada Nabi SAW. Agak-agak Nabi tahu tak kita berselawat? Tahu. Tuan-tuan jangan pula kata, Ustaz saya nampak malaikat tu datang. Siapa nampak tuan-tuan tinggal 2 Jumaat aja agaknya tuan-tuan. Itu sebab ibu ayah kita tak nampak malaikat. Duduk majlis ilmu ni tuan-tuan. Di malaikat ni ada banyak jabatan tuan-tuan ya. Malah lah nak cerita lebih tuan-tuan kan. Dia ada macam jabatan lah. Baca jabatan pengukuran, jabatan kan. Dia ada jabatan macam-macam. Jabatan menguruskan rezeki. Ada yang tiap-tiap pagi ada 2 malaikat ikut. Pagi-pagi tuan-tuan bangun keluar rumah je 2 malaikat ikut. Satu malaikat ni akan mendoakan kalau kita bersedekah, didoakan kebaikan segala-galanya. Ada satu malaikat mendoakan kecelakaan kalau kita kedekut kikir. Tuan-tuan ya. Ini memang ada hadis sahihnya. Panjang ceritanya. Ada malaikat menjaga rahmat. Ada mendakat memberikan ilham. Macam-macam. Dia macam-macam. Tuan-tuan kena kaji. Itu ceramah lain lah. Mengenali malaikat tuan-tuan. Itu carilah tok-tok guru tuan-tuan belajar ya. Jadi buaya saudari. Banyakkan selawat. Boleh ke tak boleh? Itu yang pertama. Yang terakhir tuan-tuan dan puan. Yang terakhir. Baca hadis Nabi. Baca hadis Nabi buaya. Baca hadis Nabi. Kalau dekat rumah kita ada Al-Quran. Semua orang rumah ada Quran. Betul tak? Paling kurang tuan-tuan. Dekat rumah juga kena ada kitab hadis. Paling kurang Sunan Sittah. Ustaz, tu hebat sangat tu. Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Tirmizi. Panjang, susah. Paling kurang tuan-tuan. Kita orang Johor. Dah jahaz belajar sampai hadis 40. Paling kurang adalah satu kitab hadis 40 Imam Nawawi. Carilah. Tak reti baca Arabnya. Bacalah Melayunya tuan-tuan. Tak berhenti baca Jawinya, bacalah Ruminya tuan-tuan dan banyak dah sekarang ni. Kita hadis 40 ataupun tuan-tuan baca kitab apa hadis akhlak. Memang ada Syekh Zamzam almarhum. Tuan-tuan cari. Memang ada. Kalau tak ada pun curi, janganlah curi tuan-tuan ya. Ambil sajalah kitab
Pinjam sajalah kitab anak ke cucu seagama. Faham tak faham tuan-tuan? Seagama tuan-tuan. Zaman sekarang. Dah jam 4 dah belajar di 40 tahu. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan. Anak kita tu dah jam 4, cucu kita dah jam 4 seagama. Dah belajar di 40. Aku kena syarahkan di 40 tuan-tuan. Tapi bezalah. Kita syarah dengan orang tua dengan syarah dengan budak-budak. Faham tak faham? Budak-budak ni kenalah joget-joget lakar-lakar bagai-bagai. Hadis niat tu dah jam 4 dah belajar dah. Innamal a'malu binniyat ila hadis. Apa urut hadis itu? Kenapa hadis itu Nabi sebut? Berkisah tentang Ummu Qais dan sebagainya. Dan apa kaitannya dengan hijrah dan sebagainya? Panjang ceritanya. Itu kena kuliah lain lah. Nak cerita apa boy ya? Dah jam 4 dah belajar. Pinjamlah cucu kita punya kitab tuan-tuan ya. Baca. Paling kurang kat rumah kena ada kitab hadis. Boleh tuan-tuan ya? Kita ada Quran, ada hadis Nabi juga. Kerana apa? Nabi kata dalam khutbah yang terakhir. Apa Nabi kata? Pegang dua benda ni, kita takkan sesat sampai bila-bila. Apa dia tuan-tuan? Quran dan hadis. Dan semua hukum kita tuan-tuan ingat, kita Quran, hadis, ijma', qiyas dan sebagainya. Jadi ingat ibu ayah saudari, tolong baca hadis Nabi paling kurang sehari. Kita baca hadis Nabi ini antara bukti kita sayang dan cinta Nabi. Sebab hadis ini adalah kata-kata siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini kata-kata Nabi. Tuan-tuan, bila kata-kata Nabi, bukti kita sayang, rindu Nabi, kita selalu sebut kata-kata dia. Saya pernah ada tuan-tuan orang cerita lah. Pakcik ni baru kematian isteri. Tapi bila mana waktu hidup dulu, dia suka tinggalkan voice note. Maknanya dia suka WhatsApp isteri dia. Dia suka kadang dia pergi ngetel dengan kawan-kawan. Isteri dia tinggalkan suara abang, bagai-bagai. Tuan-tuan, bila pakcik ni kehilangan isteri, hari-hari dia dengar balik tuan-tuan perempuan. Dan saya pernah jumpa orang begini. Hari-hari dia dengar balik. Kenapa dia dengar balik? Kenapa dia baca balik WhatsApp tu? Ya, dia rindu tuan-tuan. Samalah. Kiai pun rindu juga. Rumah saya nak balik rasa sekarang tuan-tuan. Kesian rumah saya cuti hari ni. Dia ambil MC. Saya kata cuti lah ya. Rumah saya jurawat makcik ya. Dia jurawat ibu anak. Jadi dia jurawat ni memang jaga-jaga orang apa nak salin, postnatal, antenatal, nak menepas kan. Dia jaga. Ustaz saya ni merancang ustaz, saya tak nak lah jadi ada baby lagi pening kepala nanti tuan-tuan ya. Umur dah 50 belum menepas, boleh mengandung lagi, faham tak faham tuan-tuan ya. Jangan macam-macam, kena rancang ibu ayah ya. Itu dia jagalah, rumah saya jaga. Jadi rumah saya dia staff nurse dan dia ada midwife, ibu anak mengandung lah. Jadi dia sambut baby bagai-bagai. Jadi dia ni semangat. Orang pakai uniform ni dia semangat kerja tahu. Dia demam-demam pun pergi kerja. Ni payah kita ni. Saya kata tak payahlah yang cuti sajalah. Bang ada 3 passion ni. Anak-anak kalau musim mengawan. Tuan-tuan faham tak faham tuan-tuan ya. Ya Allah hari-hari penuh je klinik buat berkuping tuan-tuan ya. Saya yang risau tuan-tuan. Pernah tahu rumah saya on call. Saya kalau jadual on call dia saya takkan jalan jauh. Rumah saya on call tuan-tuan. On call isteri saya jurawat ni dia on call ni dah kan ready tau. Dia duduk rumah, dia ready. Tak boleh keluar jauh. Dia ada radius dia, ada kawasan dia. Dia tunggu je tuan-tuan. Pernah satu ketika, 3 pagi dapat call. Saya tengah tidur, saya pun tersadar. Tiba-tiba dapat call, rupanya ada orang sakit perut. Passion dia lah. Ini yang antenatal sebelum salin. Sakit perut. Tiba-tiba dia cakap rumah saya pun kejut. Bang, nak pergi bang, minta izin. Pergi-pergi sayang, terus. Moga Allah mudahkan urusan. Anak-anak biar abang jaga. Rumah saya penjajah tuan-tuan. Pakai baju, uniform dia bagai-bagai. Cuci muka, tak sempat mandi bagai. 3 pagi. Tu agak-agak start enjin kereta tu berjalan. Selang 15 minit tuan-tuan, dia balik dah. Saya kejap benar kenapa? Rupa nak berak. Kau raja tuan-tuan. Biasalah anak pertama. Faham tak faham tuan-tuan? Anak pertama, mana dia tahu berak dengan bersalin. Faham tak faham? Bangkali mungkin dah diu. Rumah saya pun cek lah perut dia. Cek bagai pergerakan baby semua. Tak ada contraction pun. Rupa nak berak. Nak berak agaknya kan. Pengang bini aku. 3 pagi you. Bini buat macam mana dah kerja tuan-tuan ya. Dia balik, dia kata, bang, ni nak berak rupanya. Tak apalah. Pahala dah tu. Kan? Pahala dah tu. Tuan-tuan, cabar tau. Yalah anak pertama, dia tak tahu mana satu keluar baby, mana satu keluar berak, tuan-tuan. Ini contoh, tuan-tuan. Ini pengalaman kita lah. Jadi, ibu ayah saudari. Jadi, memang mencabar lah. Kita ni duduk saja, ibu ayah, tuan-tuan, baca hadis Nabi. Untuk isteri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak, baca. Satu hari, satu hadis, tuan-tuan. Ya? Baca hadis. Ini kalau kita rindu pasangan kita, kita baca, kita sebut, baca dia punya tulisan, baca kata-kata dia, betul tak? Ini bukti kita cerita Nabi, bacalah kata-kata Nabi. Tapi pastikan hadis yang dia benar tuan-tuan ya. Jangan yang palsu, yang ngarut tu tak payah. Banyak orang buat hadis palsu macam-macam. Jadi tuan-tuan panjang ceritanya. Nak tahu macam mana?
belajarlah tuan-tuan ya. Pergilah kelas-kelas ulum hadis, belajar mengenali hadis, ilmu jar wa ta'dil, ilmu sanad, ilmu matan hadis, ilmu bagai-bagai ni tuan-tuan gajilah ya. Jadi belajarlah tuan-tuan. Paling kurang one day one hadis, bacalah. Duduk baca hadis Nabi, menghayati. Moga-moga Allah berkati. InsyaAllah dah pukul 10 dah tuan-tuan. Dah lah sejam lebih dah bersama. Tak cerita lebih lah tuan-tuan ya. Kejap benar Ustaz. Dah lah tuan-tuan. Jemput lagi lah tuan-tuan. Guru kami ajar berhenti ketika sedap. Faham tak faham tuan-tuan? Tengah sedap berhenti. Mesti nak lagi. Faham tak faham tuan-tuan ya? Nanti lain tahun jemput lagi lah tuan-tuan ya. Ada kesempatan insyaAllah kita dekat saja. Jadi sekatan dulu lah tuan-tuan ya. Ini dah pukul 10 saya nak bergerak. Sebab kejap lagi saya ada ceramah jauh tuan-tuan ya. Feda apa nama? Feda Sri Ledang. Jauh tu Feda Sri Ledang. Jadi memang saya nak ke sana teruslah. Moga-moga Allah berkati kita semua. Moga-moga Allah rahmati. Kemudian habis Feda Sri Ledang. Habis tu saya turun nak ke sekolah pula. Pukul 2 saya mengajar. Jadi memang itulah kerja kita. Saya mengajar Tanjung Agas. Dekat saja. Saya mengajar Tanjung Agas je. Tun Syed Nasir. Dia tetap berpencen insyaAllah. Setakat ni orang tak pindahkan aku kat situ lah. Kalau lepas ni pindah nasib lah. Saya okey saja. Jadi doakan ibu ayah bolehkah? Doakan saya. Doakan isteri saya. Doakan anak-anak saya. Moga-moga doa kepada saya tu, kepada keluarga saya insya-Allah, malaikat juga akan mengaminkan doa itu kepada ibu ayah semua insya-Allah. Jadi sekarang itu dahulu tuan-tuan kita tutup dengan bacaan doa. Boleh tuan-tuan ya? Kita tutup dengan bacaan doa. Moga-moga Allah rahmati dan berkati kita semua insya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ghafurur rahim. Na'udzubillahi min alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Rahmatilah kedua ibu ayah kami ya Allah. Jika ada di antara kami ibu dan ayahnya telah pergi buat selamanya, tempatkanlah mereka bersama orang saleh dan soleh di syurga abadi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada porak-peranda, jauhkan kami dari bala bencana-Mu, jauhkan kami dari wabak penyakit. Rahmati dan berkatilah kami seluruhnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pemudahkan urusan kami untuk mendapat syafaat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan urusan kami untuk terus mengabdikan diri kepada-Mu ya Allah, agar terus mencintai-Mu ya Allah, agar terus mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, moga-moga kehadiran kami ini, infak kami pada hari ini insya-Allah, moga-moga ini menjadi asbab kami mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami masuk dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan iman dan Islam. Matikanlah kami dalam keadaan kami menyebut kalimat thayyibah, kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Moga-moga kami dapat memanfaatkan ilmu yang bermanfaat ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati dan berkatilah kehadiran kami ini ya Allah. Jika ada di antara kami mempunyai hajat, makbulkan semua hajat kami. Jika ada di antara kami dalam kesusahan, mudahkan urusan kami. Jika ada di antara kami dalam kesakitan, berikanlah kesehatan yang baik kepada kami seluruhnya. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada hasad dengki manusia ya Allah. Jauhkan kami daripada sihir ya Allah. Jauhkan kami daripada makhluk halus ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, lindungilah kami, keluarga kami, anak cucu-cucu keturunan kami seluruhnya daripada fitnah dajjal, fitnah akhir zaman, fitnah dunia dan fitnah kubur. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin rabbal alamin. Ibu ayah teruskan banyak berdoa dengan Allah. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Moga-moga Allah berkati dan rahmati kita semua. Saya minta maaf salah kata, tidak bicara, terkutuk, terkata, terhedik dan sebagainya. Ada rezeki kita jumpa dalam pertemuan insya-Allah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kesilapan. Ada rezeki jumpa dalam pertemuan. Doakan saya ibu ayah ya. Saya tengah sambung pengajian master ni insya-Allah lah. Moga Allah mudahkan urusan segalanya insya-Allah. Moga Allah berkati kita semua, kesihatan kita, dijauhkan dari bala bencana dan sebagainya. Amin insya-Allah. Wallahu a'lam, baik buruk semua daripada Allah. Yang lemah itu kelemahan saya, insan yang hina yang tak ada apa-apa. Ibu ayah maafkan saya tak semua? Maafkan. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang berada di Maya pada ketika ini. Tekan button like, share. Moga-moga Allah berkati insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih.
Ya Allah.